Kita pada pagi ini di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara akan membicarakan tentang sebuah novel di bawah kempen Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang 2020. Okey, untuk sesi yang ini kita akan membicarakan sebuah novel yang bertajuk Korban Kasih oleh Fatimah Saidin. Yang di sebelah saya ini adalah pengarang kepada novel yang kita boleh nampak di depan ini ya. Pengarang kepada novel ini iaitu Puan Fatimah Saidin, dan yang berada di sebelah sana adalah Dr. Muhammad Syahrimi Ikmal Syahbudin yang akan memberi pandangan berkaitan dengan novel ini sendiri dan juga drama adaptasi Korban Kasih. Baik, sebelum itu saya beri sedikit pembukaan tentang novel yang akan kita bicarakan. Novel ini adalah ada dalam dua siri, iaitu Korban Kasih 1 dan Korban Kasih 2. Korban Kasih 1 adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, telah diulang cetak sebanyak 5 kali bermula tahun 1995, kemudian 2005, 2007, 2013 dan 2015, mengandungi 30 bab dan 375 halaman. Dan Korban Kasih yang kedua, novel Korban Kasih yang kedua ini juga adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kali pertama dicetak adalah pada tahun 2015 dan cetakan yang kedua adalah pada tahun 2020. Dan tadi saya dengar daripada pengarangnya katanya akan ada cetakan lagi untuk Korban Kasih 2. Dan untuk Korban Kasih yang kedua ini mengandungi 18 bab dengan 362 halaman. Baik, sebelum kita pergi dengan biodata panel kita yang hadir ni, saya bagi juga sedikit sinopsis tentang Korban Kasih. Kisah Korban Kasih ini terbahagi kepada dua fasa. Korban Kasih yang pertama terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa zaman sekolah rendah, iaitu daripada bab 1 hingga bab 12, dan zaman remaja hingga dewasa, bab 13 hingga 30. Itu daripada Korban Kasih 1. Tema kekeluargaan melibatkan kasih sayang ibu dan ayah, iaitu Fauzi dan Norizah, juga pertalian erat di antara 5 adik-beradik, iaitu Aziah, Aziz, Jamil, Jalil dan Siti Fatimah. Cerita ini disampaikan melalui sudut pandangan Siti Fatimah atau dipanggil sebagai adik atau imah di dalam novel ini. Pembaca akan terkesan dengan suara atau pandangan polos Siti Fatimah sebagai penyampai cerita tentang apa yang dilihat pada zaman kecilnya dalam novel Korban Kasih 1. Dan pada peringkat yang kedua tu, pada fasa yang kedua, kita akan lihat bagaimana sikap protes Siti Fatimah mula terlihat pada fasa usia mencecah remaja dan pada peringkat sekolah menengah. So beliau ini, jadi Siti Fatimah ini telah pun menunjukkan rasa kurang senang dengan sikap ibu yang selalu pilih kasih terhadap abangnya Jalil. Dan novel ini, seperti yang kita semua sedia maklum, telah pun diadaptasi ke dalam bentuk drama TV yang ditayangkan di RTM. Baik, kita teruskan dengan biodata ringkas penulisnya sendiri, iaitu Puan Fatimah Saidin. Puan Fatimah dilahirkan pada tahun 1973 di Tasik Junjung, Simpang 4, Pulau Pinang. Berumur 47 tahun, beliau bekerja sebagai pensyarah kanan Kolej Komuniti Kepala Batas Pulau Pinang. Mempunyai ijazah sarjana muda Sains Perubahan, Bangunan dan Perancangan USM, Diploma Pendidikan Kejuruteraan Awam di Maktab Perguruan Teknik Ceras dan Sarjana Sastra Komunikasi dari Universiti Sains Malaysia. Beliau telah menulis 6 buah novel, antaranya Mawar Syurga 2013 terbitan ITBM, Kemelut Kasih 2016 terbitan DBP, Operasi Maitrik 2014, maafkan saya,
Korban Kasih 1 dan Korban Kasih 2, dan ini yang kita akan bicarakan nanti kerana kedua-duanya ini telah pun diadaptasi. Baik, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Dr. Muhammad Syahrimi Iqmal bin Syahbudin, berasal dari Air Hitam, Kedah. Dilahirkan pada 4 Februari 1983. Kini bertugas sebagai pensyarah di bahagian kesusasteraan Universiti Sains Malaysia. Berpengalaman menghasilkan beberapa buah novel pelbagai genre, antaranya novel seram, novel remaja, novel dewasa dan kanak-kanak. Kini beliau aktif menulis drama TV di stesen TV di Malaysia. Antara drama beliau ialah Namaku Bedah, Mawar Murni dan sebenarnya banyak lagi. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada hal utama yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kita ingin tahu daripada Puan Fatimah Saidin sendiri, bagaimana proses ketika Puan Fatimah menulis tentang korban kasih. Bila idea itu datang, bagaimana ilham itu tercetus dan sebagainya. Boleh kita kongsi? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton, peminat novel Korban Kasih dan juga peminat drama Korban Kasih, baik, bagaimana ilham ni tercetus, ya. Saya sebenarnya telah lama menulis, ya, sejak daripada saya umur 9 tahun. Jadi apabila saya dah banyak menulis, saya dah terbiasa dengan berimajinasi. Jadi yang ilham ni tercetus semata-mata kerana saya berimajinasi lah. Bukanlah katanya ada pengalaman sendiri ke apa, tidak ada. Cerita ni sebenarnya cerita imajinasi saya yang saya bayangkan sendiri. Saya reka setiap plot-plot tu semua seolah-olah dia tu wujud dan ada lah. Cumanya penceritaan latar tu saja yang saya kita kata saya patah balik ataupun lihat balik keadaan sekeliling di tempat saya supaya keadaan tu nampak macam real, seolah-olah cerita tu real. Tapi sebenarnya memang saya reka sendirilah. Tak ada dari pengalaman kawan bercerita ke, sebab kisah ni kisah yang ada kaitan dengan keluarga macam tu kan. Memang bukan memang dari sepenuhnya imajinasi. Ini saya yakin sebenarnya ketika orang membaca novel ini, orang akan terfikir bahawa ini mungkin kisah yang pernah terjadi kepada kawan atau kepada pengarang itu sendiri, atau pernah disaksikan oleh pengarang. Sebab topik pilih kasih dan sebagainya tu memang wujud kan. Sebab macam ni, saya bayangkan watak Imah tu, saya bayangkan watak Puan Fatimah. Bila membaca tu, sebab tu saya rasa macam, adakah kisah ni kisah benar, kisah tentang Puan Fatimah sebelum saya berjumpa dengan Puan Fatimah lah hari ni. Jadi itu yang saya cakap hari ni. Kalau boleh nak tanya, adakah ini kisah benar, kisah adik-beradik Puan Fatimah? Jadi memang tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung. Jadi satu lagi saya difahamkan yang novel ni Puan tulis menggunakan typewriter, betul? Ya, betul. Zaman yang ketika saya buat tu belum ada komputer. Kalau ada pun komputer yang macam mana ya, kita kata komputer bagi orang-orang yang memang mahal lah. Macam kami ni memang tak mampulah nak beli. Jadi saya hanya mampu masa tu ada duit pinjaman tu ada sikit lebih. Pinjaman masa saya belajar. Jadi saya beli typewriter Olivetti Lettera. Jadi itulah yang saya gunakan untuk menulis, dan memang cabarannya sangat besar lah. Kerana apa? Kerana bila kita type dengan typewriter ni, dia ada kesalahan pun kita terpaksa koyakkan kertas tu dan type semula. Ya. Berapa lama masa yang diambil untuk menulis Korban Kasih 1? Saya ambil masa cukup sebulan. Sebelum saya tulis Korban Kasih 1, saya tulis sebuah lagi buku, Operasi Matrik. Saya ingat kami masa tu cuti belajar pada bulan 5 tak salah saya. 15 hari bulan 5, 16 hari bulan 5 saya tulis buku yang pertama. Habis sebulan pada 16, 15 hari bulan 6 macam tu. Kemudian saya terus sambung esok tu dengan Korban Kasih 1, habis sebulan cukup. Ya. Boleh tahu tak pada waktu tu Puan Fatimah, usia Puan Fatimah tu
Adakah baru lepas sekolah ke? Baru masuk universiti ke? Ketika tu saya dalam matrikulasi 1. Matrikulasi 1, ya betul. Matrikulasi 1 nak naik matrikulasi 2 di USM di USM. Tu masa dalam cuti matrikulasi 2 nak masuk ke tahun 1 pengajian. Jadi puan hantar kepada DBP yang typewriter punya lah? Atau ya betul, yang typewriter tu saya photostate dulu, saya simpan yang kopi tu kat saya. Yang original manuskrip tu saya tebal sangat, saya masukkan dekat dalam sampul dan post. Dan sebenarnya buku manuskrip tu hilang di DBP sebab masuk ke division yang lain. Jadi dia orang tak jumpa selama setahun. Setahun kemudian baru ada yang terjumpa dan baca. Bila dia orang baca baru dia orang terkejutlah sebab dah lama berada di DBP tapi tak disedari. Kenapa kita bertanya hal ini? Sebab saya lihat novel itu diterbitkan pada tahun 1995. Jadi saya membayangkan pengarang ni pada usia berapa dia menghasilkan novel ini. Sebab kita juga ada pelajar yang ambil penulisan kreatif dan sebagainya. So ini adalah salah satu yang kita boleh tunjuk pada pelajar-pelajar kita bahawa lihat sebenarnya DBP ambil kalau buku itu adalah atau novel itu ada kualitinya. Walaupun itu adalah pada tahun 1995. Baik, pada soalan saya yang seterusnya ya. Ketika novel ini diwar-warkan atau dipilih untuk diadaptasi ke bentuk drama, boleh puan kongsikan perasaan puan apabila mendapat tahu bahawa novel ini akan diadaptasi ke drama TV? Biasanya pengarang bila dia menulis, dia tidak pun mengimpikan pada waktu tu ya, pada era tahun 1995, tak pernah mengimpikan bahawa satu hari novel ini akan naik ke drama TV. So kita nak tahu apa perasaannya dan pada tahun berapa dinyatakan untuk diadaptasi. Baik ya. Sebenarnya saya ni, itulah saya kata saya seorang yang kuat bercita-cita. Semasa saya tulis novel Korban Kasih tu, saya dah berangan-angan satu hari nanti akan jadi filem sebenarnya, saya bayangkan. Jadi saya pun tulis, saya kata tulisan saya tidak setakat ini, dia mesti sampai ke tahap ramai orang dapat tengok. Sebab saya sangat berharap ramai orang tahu cerita yang apa saja feeling saya dan apa yang teringin saya nak sampaikan tu, saya nak sampai pada orang. Dengan cara apa pun tak apa, asalkan sampai ya, nak jadi drama ke filem kan. Jadi kemudian daripada tu dah selepas berpuluh tahun, apabila dia orang mencadangkan untuk didramakan, diadaptasi tu, kami memang berusaha keras. Saya, Puan Zaitun Abu Samah Dewan Bahasa, Cik Hafizi dan berapa orang lagi berusaha keras berulang-ulang dengan 4 orang penerbit ya. 4 penerbit macam-macam syarikat lah ya, berulang pergi dan fight untuk jadikan buku juga. Sehingga satu tahap tu saya penat, saya rasa penatnya, dan saya kata tak apalah, memang tak ada rezeki. Jadi saya pun tak apa, tak nak harap kalau penerbit panggil untuk fight lagi, saya tak akan turun KL dah. Sampai tiba-tiba penerbit yang dapat tu, Makcik All Stars, dia maklum kepada saya dapat, sedangkan saya tak fight pun dengan dia. Untuk buku tu dia orang pergi fight sendiri, tapi dapat. Saya terkejut sangat sebab dah masa tu hati saya dah redha bahawa memang tak dapat. Jadi terkejut tu rasa macam terkejut, tak tahu nak cakap macam mana perasaan. Gembira lah, gembira sangat-sangat sebab kita dah penat kan fight macam tu. Pada tahun bila tu puan Tahun lepas ya, tahun lepas saya dapat maklumat tu dalam bulan 3 tak salah saya. Cepat proses dia. Ya, cepat. Tapi tulisan novel lama lah, 95 dah lepas 20 tahun lah hampir 20 tahun baru dapat kita tengok di TV lah. Baik, kalau katakan kita selak balik sejarah ya, kalau katakan pada sekitar tahun 1995 puan berada di tahap matrikulasi, jadi kalau tema-tema kekeluargaan macam ni lah yang ada pada waktu tu, dan pada ketika itu puan memang berusaha untuk menghasilkan tema-tema yang begini, kita rasa kita sebenarnya adalah satu yang rasional. Kalau pada usia tersebut, ini adalah tema yang dipilih. Tetapi bagaimana puan deliver atau menyampaikan idea itu dengan baik. Sebab ketika kita membaca,
Sebab untuk kita bicarakan pada hari ini, kita membaca tu kita membaca dengan, kita merasakan isu ini adalah isu yang dekat dengan keluarga. Isu yang kita tahu akan berlaku dalam keluarga, macam tu. Jadi macam mana Puan ada inspirasi atau dapat ilham? Tadi kata sebulan menulis ya? Kita tanya Dr. Remy, hasil tulis novel berapa lama? Saya paling pendek pun 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan untuk menghasil, untuk berkarya, itulah. Tapi kalau sebulan tu kira cepat, tambah mengguna typewriter pula ya. Typewriter, bayangkan kita nak type typewriter tu, tak dapat bayangkan lah macam mana nak siapkan. Gigih lah, maksudnya tekun betul waktu betul. tu ya. Saya rasa baru tebal ni, lebih tebal saya rasa. Tebal. Okey, baik. Baik, kita terus kepada macam mana proses. Macam mana proses novel ini dipindahkan ke drama adaptasi. Tadi kita dengar kata Puan Fatimah kata Puan Fatimah sampai pada satu tahap rasa letih berulang alik dan sebagainya. Maksudnya lama proses itu. Walaupun dalam tahun 2019 dan tayang pun dalam 2019, tapi proses itu ada rasa lama. Baik. Disebabkan ini adalah dipindahkan ke drama adaptasi, jadi kita tanya pada Dr. Syarimi secara ringkas, boleh terangkan tak kepada yang menonton dan kepada kita yang di sini, bagaimana proses adaptasi novel oleh pihak stesen TV? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk proses adaptasi setiap novel ataupun karya-karya kreatif ke layar TV, yang macam Puan sebut tadi tu, yang berjumpa terus dengan pihak RTM, itu dinamakan sebagai direct nego. Maknanya kita bawa satu bahan, kita tunjuk pada RTM, ini cerita yang kita nak persembahkan. Jadi itu dinamakan direct nego lah. Kebiasaannya di Malaysia ni kita ada stesen TV RTM, TV3 dan juga Astro dan juga TV Al-Hijrah. Jadi untuk RTM, mereka akan buka setiap tahun, setiap bulan 1 ataupun bulan 2. Maknanya selama 2 bulan lebih, setiap penerbit ataupun penulis boleh pergi ke RTM dan bentangkan apa cerita yang kita nak buat. Jadi kita cerita apa yang kita nak buat, kita cerita ni kenapa best dan kenapa cerita ni perlu ditunjukkan di RTM. Jadi kita kena yakinkan mereka hanya dalam masa 20 minit. Jadi masa kita bentangkan 20 minit tu, mereka hanya tengok saja dan mereka tidak akan cakap apa dan mereka tidak akan komen apa cerita kita. Sebab mereka memang tidak dibenarkan untuk bertanya lebih lanjut tentang cerita kita ni lah. Jadi kita hanya tahu keputusan selepas 3 bulan. Jadi di RTM begitu. Jadi bila kita akan pergi bersama dengan penerbit dan juga adalah selalunya dalam 3 orang saja dibenarkan masuk di dalam bilik pembentangan itu dan tidak boleh bercampur dengan orang lain. Jadi bila kita bentang macam Korban Kasih ni, sukar saya rasa. Bila saya baca ni, saya rasa macam mana saya nak yakinkan kepada panel TV tu, sebab saya anggap panel TV tak bacalah novel ni. Jadi kita nak kena yakinkan kepada mereka hanya dalam masa 20 minit kenapa drama ni kena tunjuk dalam TV dan kenapa kita yakin drama ni akan ramai peminat dia. Jadi dalam masa itu memang kita memerlukan kepakaran untuk bercakap, untuk merayu pun boleh jugalah. Jadi dan juga kita nak tunjukkan siapa pelakon-pelakon kita nak bawa watak-watak dalam ni, sebab pemilihan pelakon adalah yang paling penting lah untuk setiap cerita yang kita nak tunjukkan pada RTM. Sebab dia pelakon ni kita ada 3 grade lah, grade A, grade B dan juga grade C. Jadi selalunya RTM ni dia nak lebih kurang pada 3 ataupun 5 grade A lah. Grade A tu maksudnya bayaran tinggi lah, itu maksud dia. Jadi untuk TV3, kita bebas untuk hantar proposal kita anytime. Bila-bila masa kita ada idea, kita tulis, kita buat cantik-cantik proposal kita, dia ada format sendirilah. Kita hantar pada penerbit dan penerbit akan hantar pada TV3. Jadi bila TV3 berminat, dia akan panggil kita untuk bermesyuarat. Jadi dalam waktu bermesyuarat tu, kita akan bincangkan balik cerita-cerita kita macam mana, apa plot-plot dia, lepas tu siapa pelakon yang akan bawa watak-watak kita, lepas tu macam mana ending dia, lepas tu macam mana tarikan dia, kita nak tarikkan penaja. Jadi macam untuk TV swasta ni lebih kepada penaja lah.
Jadi kalau untuk Korban Kasih ni di RTM memang selalunya 30 episod, betul. Yang ini 30 episod Kalau di TV3 selalunya hanya 28 episod ke bawah lah. Tapi kalau Korban Kasih ni kalau saya tengok kesesuaian di TV3 selalunya hanya slot Akasya, tapi kemungkinan saya rasa akan berubah lah. Dia akan ambil idea 60% sahaja Korban Kasih dan 40% mesti akan ada komersial. Sebab dia kita bergantung pada iklan lah. Kalau macam Astro pula dia bebas, tapi sama juga 40% kena ada komersial, 60 idea asal. Jadi setakat itu sajalah dulu, itu proses dia lah. Okey, tadi Dr. Syarimi ada bagi tahu, Dr. Syarimi dah baca novel itu, kemudian Dr. Remy ada rasa agak sukar. Okey. Apa yang sukar? Apa yang ketika orang yang berpengalaman seperti Dr. Remy baca novel itu, nampak macam mana nak yakinkan dan sukar? Okey, apa yang sukar tu? Sukar untuk betang ataupun bila dah tulis skrip atau macam mana? Maksudnya apa yang boleh tiba-tiba timbul sukar? Okay. Adakah konten dia, watak dia, cerita dia? Okey, kalaulah saya hari itu diberi pilihan untuk menulis skrip drama ni, saya baca-baca, saya fikir macam mana saya nak start dulu. Sebab episod pertama ni dia adalah episod climax. Episod yang kita nak bagi penonton terus tengok cerita ni daripada awal sampai habis. Jadi saya fikir macam mana kita nak tunjuk cerita ni. Kalau saya yang penulis skrip sekarang Puan Farhana okey, kalau saya lah, kalau macam idea saya akan bagi kepada 3 peringkat. Pertama peringkat kanak-kanak, peringkat remaja dan juga peringkat dewasa. Tetapi yang sekarang ni dia terus kepada peringkat dewasa betul? Okey. Saya cakap saya fikirlah kalaulah kita tunjukkan peringkat kanak-kanak macam mana dengan naik basikal kan, yang naik basikal kampung lama, lepas tu dengan takut lintah, lepas tu dengan nakal-nakal, dengan berlemah-berlemah kotor-kotor semua budak-budak tu kan, alangkah cantik je kalau kita dapat tunjukkan kepada penonton. Memang menariklah itu. Lepas tu kita tunjuk pula peringkat dewasa, peringkat remaja dulu, macam mana mereka di sekolah. Sebab ada kan semua sesi di sekolah, macam mana adik-beradik bergaduh berebut nak makan apple apple mak dia hanya beli 3 biji saja, tapi yang Imah tu makan dulu sepatutnya nak kongsi kepada adik-beradik macam mana. Lepas tu macam mana kekuatan watak Jalil ni dengan watak Jamil ni, macam mana duduk sebilik dengan katil je. Memang nampaklah kita dengan cara masyarakat Melayu macam mana kita hidup dulu kan. Kiranya macam zaman kami jugalah, zaman 80-an ni kan, walaupun kami dah sempat rasa sekejap benda tu. Lepas tu saya melihat tentang yang drama ni tentang kalau ikutkan novel mereka digambarkan watak miskin, betul? Watak miskin, tapi saya tengok rumah mereka tu macam hebat juga. Rumah kampung yang dilakukan oleh watak dinas tu kan. Saya tengok dalam drama tentang yang masa berebut apple tu, mak dia tak mampu nak beli apple lebih 3 biji tapi balik rumah, wow, rumah dah besar, dapur cantik. Lepas tu dengan mak pun pakaian hebat jugalah. Jadi okey, itu memang kita tak jangka lah benda-benda tu kadang-kadang melibatkan tentang banyak. Kita dah cakap macam tu, kadang-kadang bila sampai ke tenaga produksi, kadang mereka tak baca novel ni, jadi kita hanya ikut apa yang bulat-bulat daripada penulis skrip. Itulah setakat itu. Lepas tu cabaran lain, kalau saya baca novel ni untuk episod 1, setakat 60 muka surat pertama tu saya rasa boleh jadikan satu scene saja. Sebab kita nak macam mana kita nak, sebab macam Puan tulis di novel tu sangat menghayati tau. Tapi macam mana saya nak pindahkan 60 muka surat tu ke TV, dia akan jadi meleret. Dia paling panjang pun 5 scene saja daripada 60 muka surat awal. Tapi scene awal tu dalam novel tu memang cantik. Kalau saya sebab yang sekarang ni mereka tunjuk dewasa terus kan. Lepas tu flashback. Jadi bagi saya, sebagai saya letak diri saya sebagai penonton lah, saya nak tengok macam aku nak tengok zaman kanak-kanak. Aku tak nak tengok terus dewasa macam tu. Tapi saya rasa Puan pun macam tu rasanya. Nak tengok watak Imah tu dengan nakal-nakal dia macam mana, watak Jamil tu macam mana, watak Jalil. Lepas tu macam mana pergaulan dengan masyarakat kampung, kalau boleh tangkap ikan di sungai ke, mandi-mandi sungai ke. Lepas tu zaman-zaman nakal lah, zaman kotor-kotor. Itu saya masukkan. Tapi sayangnya di drama ditunjukkan terus dewasa. Jadi itulah. Baik. Ini berkaitan dengan apa yang Dr. Remy sebutkan tadi tentang watak. Sebab ini saya sewaktu diberi tugas itu sebagai moderator, jadi saya membuat sedikit bacaan di internet. Jadi saya jumpa satu tajuk akhbar di bahagian hiburan mengatakan watak tak kena. Netizen kecam korban kasih. Di satu surat khabar yang lain kata drama Korban Kasih dikecam.
Jadi di dalam itu ada penjelasan oleh pengarahnya juga. Sebab ada yang disebut oleh netizen adalah macam mana pelakon boleh badan sadar sekolah menengah. Ini adalah apa yang saya ingat daripada komen yang saya baca di dalam surat khabar tersebut. Jadi adakah watak di dalam novel dan watak di dalam adaptasi Korban Kasih, walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Syahrimi, kita nak tanya pada pengarangnya, bagaimana penanggapan pengarang terhadap penampilan watak tersebut? Baik pendapat saya lah mengenai penampilan tu dari segi fizikal memang agak kurang sesuai lah. Sebab tu kalau kita tengok di hari pertama di slot yang pertama dia ada tunjuk, dia ada macam cover sikit lah kenapa badan dia sadu. Dia ada tunjuk dia main besi. Jadi bila ada main besi tu maksudnya dia nak cover badan yang sadu di usia yang remaja lah. Tapi saya juga ada dengar dari pihak penerbit sana, pihak penerbit dan penulis skrip, mereka menghadapi masalah mencari watak remaja yang maksudnya yang kita kata yang betul-betul boleh bawa watak yang dekat dalam cerita tu, tapi dalam selang berapa tahun dah jadi watak dewasa. Jadi nak cari tu, nak bagi jadi wajah dari segi wajah yang mungkin akan berubah sangat dan sebagainya, dia orang jadi masalah di situ. Lagi satu dari segi terlampau banyak pelakon dekat dalam tu. Yang sekarang ada yang dekat dalam cerita tu ada pun dah ramai. Kalau buat lagi tambah lagi ada watak-watak antara kecil dan dewasa tu, ada watak remaja yang lain, dia akan bertambah ramai lagi. Dia orang menghadapi masalah lain pula lah nak mengendali dari segi bilangan pelakon tu. Jadi kalau ikut saya tanya personally, memang saya mengharapkan bukan sedewasa tu lah. Cuma saya terkejut juga bila saya tengok cerita tu, Syahrul Ridwan dan juga Azril pandai membawa watak kanak-kanak, watak remaja. Dia boleh bawa, cuma badan dari segi fizikal tu tak sesuai. Tapi dari segi lakonan tu boleh jadi. Dan juga Imah tu Zara Zia telah membawa dengan begitu baik dan betul-betul nampak macam budak-budak pula dia tu. Walaupun kalau ikut dari segi umur, dia antara yang paling tua di kalangan dia orang semua, dia dah 30 lebih. Jadi saya kagum lah dia boleh bawa, cuma tu kita tak boleh nak hilangkan apa dari segi fizikal tu saja. Kalau latar puan puas hati? Latar rumah. Saya tak berapa puas hati dengan pencerita dengan paparan latar tu. Kita panggil dia prop tu saya kurang puas hati. Dari segi rumah, saya sebenarnya lebih berminat dengan rumah Rafizal punya rumah. Kalau saya penonton tengok rumah Rafizal tu, nampak rumah tu orang susah. Kalau kata dia orang nak cari rumah yang berdekatan dengan lokasi penggambaran tu, kalau tak ada yang buruk sikit, ambil yang rumah Rafizal tu okey. Tapi bila dia dapat rumah macam ni memang rumah yang mewah lah. Rumah saya pun tak macam tu. Tapi mungkin dia orang ada alasan-alasan tertentu yang kita tak pasti. Lagi satu, dengan rumah yang macam tu, bila dia tak ada kenderaan, tak ada kereta, dia susah kita nak terima lah kan. Mungkinlah kita boleh kita boleh kita kata sangka baiknya tu, husnuzon tu dari segi mungkin rumah pusaka kan, mungkin ayah kepada dia tu kaya ke apa kan, boleh rumah pusaka mungkin cantik lah, bukan rumah dia sendiri. Tapi ada satu masalah lain, iaitu dari segi handphone dia tu iPhone kan. Jadi saya rasa sepatutnya handphone tu di cover sikit, letak cover kat luar pun dah tak nampak iPhone. iPhone tu untuk orang senang sajalah bagi saya. Okey. Baik, okey, kita dah dengar tadi sedikit penjelasan oleh pengarang dan juga Dr. Syahrimi. Jadi perlu diingatkan bahawa perbincangan kita pada hari ini kepada yang sedang menyaksikan juga bukan untuk meletakkan salah kepada pihak produksi drama tersebut. Drama tu sudah pun ditayangkan dan diterima dengan baik sebenarnya. Dapat rating tinggi kan? Ya, dapat rating tinggi di RTM. Itu kita kagum sebab cara bagaimana pengarah dan bagaimana pelakon itu menyampaikan atau memahami watak-watak yang ada di dalam
novel ini sehingga mereka berjaya membuatkan penonton suka pada cerita tersebut. Okey. Cuma disebabkan kita berbincang tentang prosesnya, tentang kandungan novelnya, kita juga ada pengarangnya juga di sini, orang yang terlibat dengan adaptasi dan sebagainya. Sebab itu kita panjangkan isu-isu ini, dan itu bukan bermakna kita tidak bersetuju, cuma ada pandangan atau ada cadangan lebih elok kalau suasana waktu kecil, latar rumahnya dan sebagainya. Yang itu betul ya. Okey, tadi Puan sudah pun membangkitkan tentang iPhone-nya. Mungkin ini kesalahan yang sebenarnya berlaku juga di Hollywood. Tiba-tiba ada kapal terbang lalu dan sebagainya kan. Baik, cuma ini yang akan kita bincang pada soalan yang berikutnya. Situasi di dalam novel memerlukan kesesuaian untuk diadaptasi kerana proses penulisan novel bermula sekitar tahun 1990-an. So, itu yang tadi pengarang sudah pun beritahu sedikit bahawa ada prop yang tidak sesuai pada era tersebut. Dan manakala adaptasi dimulakan pada tahun 2019. Jadi kita nak tanya kedua-dua panel kita, pengarang dan Dr. Syahrimi, bagaimana ya kalau katalah kita tanya Dr. Syahrimi sekarang ini, kalau katakanlah Dr. Syahrimi dapat satu naskah yang memang membayangkan satu era atau tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang, apa yang akan Dr. Syahrimi buat sebagai seorang penulis skrip? Okey, sekiranya saya dapat sebuah cerita yang berlatar belakangkan 90-an, selalunya saya akan mention awal-awal, tulis awal-awal di dalam skrip saya. Saya akan tulis apa pakaian dia, apa prop dia, apa yang ada dalam satu scene tu, contohnya pasu bunga letak di mana, lepas tu pakaian dia warna apa dan juga jenis apa. Jadi dekat situ kita hanya tulis betul-betul sebab kita dah buat kajian cerita kita tu. Jadi mereka bila pengurus produksi lah yang selalunya uruskan untuk tentang prop, selalunya pengurus produksi lah, mereka akan uruskan dan realisasikan apa yang saya tulis dalam skrip tu. Jadi kalau mereka tak dapat juga, mereka akan minta bantuan saya, boleh tak kita tukar ataupun yang sesuai dengan prop ni, contoh pasu bunga ataupun latar belakang rumah-rumah semua macam tu lah. Contohnya macam saya pernah buat adaptasi yang tentang novel saya sendiri. Alhamdulillah lah, sebab saya buat novel adaptasi dan saya tulis skrip sendiri, jadi mudah lah kan. Tentang sebuah cerita komedi, cerita tentang novel Namaku Bedah, cerita di kampung. Jadi saya tulis siap-siap dalam skrip saya, latar belakang macam mana saya nak, lepas tu apa prop dia. Contohnya saya minta tentang sebuah bas lama, sebuah bas lama yang bas masa zaman 90-an. Saya kata saya nak bas lama ni yang tak ada aircon, yang tak ada kipas semua tu kan, yang nampak bila tekan loceng bunyi ting tu kan. Okey. Jadi mereka cari. Jadi scene tu tersangkut tau, sebab mereka nak cari bas tu juga walau macam mana pun. Jadi bila scene tu sangkut, mereka buat scene lain dulu dan akhirnya mereka dapat juga bas tu. Jadi bas tu bila mereka buat scene tu hanya ditayangkan di TV lebih kurang 5 saat je. 5 saat je, tapi nampaklah dia punya tahun 90-an tu macam mana. Jadi cara pakaian tudung dulu macam tudung jenis ikat ke tepi macam tu kan. Lepas tu cara make up pun penting. Yang itu kita kena tulis skrip. Jadi selain daripada tugas pengurus produksi, penulis skrip juga memegang peranan, sebab penulis skrip tak ada di lokasi. Jadi kita tak boleh nak ikut lokasi, sebab bila shooting berepisod ni selalunya makan masa 40 hari, 45 hari ataupun 60 hari lah. Tapi yang macam Korban Kasih ni saya beranggapan kenapa jadi macam tu, mungkin kekakan masa. Sebab bila projek tu lulus, RTM kata, saya rasalah RTM kata kami nak cerita ni 3 bulan dan nak tayang pada bulan puasa. Jadi bila RTM tetapkan tarikh, jadi penerbit memang bermasalah sebab nak cari pelakon. Bila pelakon pula ikut jadual mereka, macam mereka bukannya 24 jam boleh syuting untuk di produksi kita, sebab petang mereka ada produksi lain pula untuk syuting. Lepas tu nak buat skrip pun, saya rasa mau skrip pun dalam sebulan ataupun sebulan setengah. Itu yang nak baca novel lagi, lepas tu nak berbincang dengan penulis skrip, penulis afsal novel lagi. Saya tanya Puan baca tak skrip yang dihasilkan? Ada baca sikit lah. Jadi sebab tak sempat, saya rasa sebab memang mengejar masa lah. Sebab bila production lulus, ditetapkan tarikh dan penulis skrip pun sebenarnya tak sempat nak bincang dengan penulis novel. Dan kita akan buat skrip sebagaimana sampai siap. Lepas tu diserahkan kepada pengurus produksi, sebab nak kena cari penaja, nak kena booking untuk pelakon, lepas tu nak kena cari tempat. Jadi masalah-masalah tu memang sentiasa ada lah. Jadi setakat itulah.
Jadi okey, tadi soalannya berlanjut ya. Kalau tadi di bahagian Dr. Syarimi dengan pengalaman mengadaptasi. Sekarang ini pengalaman Puan Fatimah sendiri dengan karya ini. Bagaimana peranan Puan Fatimah di sebalik karya ini? Adakah Puan Fatimah diminta untuk datang berbincang juga? Ataupun memang bila kata dah terima untuk diadaptasi, maknanya pihak sana saja yang menguruskan? Seingat saya lah ya, ada sebahagian kecil saja saya dibawa untuk menyertai lah. Masa itu peringkat penulisan skrip lah. Puan Farhana ada sembang-sembang dengan saya dan dia ada bagi tahu yang dia akan ubah sikit bagi menyesuaikan dengan drama tu ya. Sebab dia kata sebenarnya kalau dia tak panjangkan memang tak boleh jadi 30 siri tu. Jadi dia dah minta izin saya, dia kata ada beberapa bahagian yang akan dia buang dan beberapa bahagian yang akan dia tambah. Dan ada cerita baru pula yang dia akan tambah. Yang tu di situ ada satu isu nanti kalau boleh kita saya ceritakan sikit lah. Disebabkan penambahan tu apa yang terjadi seterusnya tu ada efek dia. Tapi memang sikit lah bahagian saya tu ya. Encik Pali Yahya tak ada langsung, saya tak ada berjumpa langsung dengan dia atau berbincang, tak ada langsung. Okey. Yang ini berkemungkinan besar dengan hak cipta, pengurusan dan sebagainya. Sebab itu mungkin pengarangnya tidak dihubungi atau tidak diminta untuk berada dan berbincang bersama walaupun dipanggil sekejap untuk mendapatkan pandangan. Okey, tadi dikatakan bahawa dua sebenarnya ya dalam drama Korban Kasih itu adalah dua novel, 1 dan 2. Betul? Begitu? Okey, dua novel ini sebenarnya satu novel dah 312, 375, 360 macam tu. Jadi dua ni kalau dia dah tambah dah jadi 600 muka surat. 600 muka surat itu tidak boleh cukup kepada 30 episod. Oh, boleh jadi begitu. Sebab tu yang macam saya kata tadi, saya baca 60 muka surat pertama, saya hanya boleh dapat dalam 2 scene atau 3 scene saja untuk ditayangkan di TV ataupun bersamaan dengan 5 minit atau bawah 10 minit lah. Sebab untuk 60 muka surat pertama, sebab dalam novel kita nampak dia bentuk kelakar dia dengan cara apa yang saya tertarik macam lintah, sebab tu kata lintah, jatuh dalam bendang, lepas tu dengan konflik adik-beradik macam gaduh-gaduh nakal-nakal semua kan. Dalam TV kita hanya boleh tunjuk dalam 5 scene macam itulah. Jadi bila dah 60 muka surat pertama 5 scene, jadi yang tengah-tengah tu memang kena tambah lah. Macam yang kita tahu bahawa perbezaan antara karya sastra dengan filem ataupun dengan drama atau bentuk visual ini memang agak berbeza, memang sangat berbeza sebenarnya. Kadang-kadang peminat atau orang yang memang suka dengan pengarangnya ataupun suka dengan novelnya akan menuntut bahawa apa yang ada dalam novel tu mesti dipindahkan ke dalam bentuk drama atau filem yang dilihat. Tetapi mereka mungkin lupa bahawa cara filem dan cara karya sastra bekerja berbeza. Sebab tu yang tadi disebutkan oleh penulis skrip ini sendiri kepada pengarang dan juga Dr. Syarimi sendiri bahawa dia kata 60 muka surat awal itu hanya 5 minit pertama untuk pengenalan konflik yang berlaku, wataknya dan sebagainya. Itu yang sebenarnya menunjukkan atau membuat satu justifikasi mengatakan bahawa perlu ada penambahan adegan sebab tak cukup jadikan 30 episod. Okey, disebabkan penambahan adegan ni kita dengar atau kita bincang apa yang ditambah, apa yang akhirnya penambahan itu menyebabkan berlaku isu lain dalam drama tersebut. Boleh Puan terangkan pada kita? Baik ya, yang paling penting dalam perbezaan ya di dalam buku dan juga di dalam drama ni adalah tarikh meninggalnya Datuk Ismail tu ya, datuk dia orang ni. Jadi datuk ni sepatutnya dekat dalam buku 1 dia dah tak ada Dalam buku 2 tu dia orang menuntut dia orang ada satu perjumpaan untuk pembahagian harta. Jadi dan isteri datuk tu maksudnya mak kepada Nino Rizah, dia dah lama meninggal. Tapi dalam cerita yang drama ni
kedua-dua tu ada dan watak tu sangat hidup. Saya kagum dengan penulis skrip. Dia pandai hidupkan watak tu. Siapa yang tidak pernah membaca novel tidak akan tahu kata dekat dalam novel sebenarnya watak Datin tidak ada. Ya? Dekat dalam ni betul-betul nampak macam ada dan dia olah sampai ke hujung dengan begitu cantik ya, saya kagum sungguh. Okey, baik. Bila berlakunya beberapa watak tambahan dan sebagainya, sin-sin tambahan tu, contohnya watak Hasan yang sangat disukai akhirnya meninggal di orang kata dimatikan watak tu lah. Watak tu sebenarnya tidak ada langsung dekat dalam buku novel ya. Watak tu diadakan sampai semua orang suka kepada Hasan. Akhirnya Hasan meninggal dan dia berkahwin dengan Nasir. Yang sebenar watak adalah Nasir dekat dalam ni. Macam itulah. Jadi yang menyebabkan saya kata implikasi kepada yang seterusnya adalah apabila ada permintaan untuk menghasilkan novel Korban Kasih 3, saya tidak dapat membuatnya dengan betul ya. Sebab saya nak ikut yang mana? Saya nak ikut daripada novel Korban Kasih 2, penghujung novel Korban Kasih 2. Jadi maksudnya watak nenek sepatutnya tak ada ya. Watak datuk dah lama meninggal. Jadi saya nak hidupkan watak siapa di dalam tu untuk buat Korban Kasih 3. Jadi dan Korban Kasih 3 tu katanya nak dijadikan drama Korban Kasih 2 pula. Jadi saya tak tahu macam mana takkan saya nak matikan watak Datin ya. Di mana watak Datin tu nak mati? Ya, kalau nak samakan dengan buku kan, dalam buku watak Datin tak ada kan. Tapi di dalam drama takkan watak Datin tiba-tiba tidak ada dekat situ. Drama Korban Kasih 2. Bila pula dia meninggal kan? Jadi benda tu jadi susah untuk orang kata hidupkan balik kan. Dijadikan realiti dekat dalam drama tu. Banyaklah, bukan sekadar yang tu, banyak lagi. Jadi konflik tu yang menyebabkan saya tak boleh buat novel Korban Kasih 3 dan saya berbincang dengan Farhana dan Farhana katakan kepada saya, puan boleh tak hasilkan novel Korban Kasih 3 tapi tulis kat luar berdasarkan drama Korban Kasih 2. Maksudnya drama hasil dulu, saya tulis balik selepas drama dah ada. Dia jadi maksudnya tidak ada kesinambungan antara novel Korban Kasih 2 dan novel Korban Kasih 3 tak ada. Macam itulah. Dia kesukaran tu adalah pada pihak pengarang. Kerana ada beberapa penambahan watak yang sebenarnya tidak ada di dalam karya asal. Tetapi okey, kita pergi lagi kepada pengarangnya. Tetapi saya nak tahu dengan penambahan watak, dengan penambahan adegan itu tadi, apa yang adakah pengarang bersetuju, suka dengan penambahan tersebut ataupun rasa kenapa tak ikut sebiji macam ni? Atau sebenarnya puan terima bahawa ya tak cukup untuk jadi 30 episod? Secara peribadinya siapa saja yang menulis dia akan sukalah kalau novel sebenar dia diikut. Tapi setelah berlaku proses yang saya dah faham daripada penerangan Puan Farhana dan sebagainya, apa yang dia orang buat tu memang patut dibuat. Saya terima patut dibuat. Dia kenapa? Kerana dekat dalam Korban Kasih ni dia ada banyak juga scene-scene yang dia orang buang disebabkan kos tinggi kalau nak buat. Betul. Pertama dari segi kalau nak masukkan semua watak-watak yang besar, sebenarnya watak penting Angah tu Abang Angah tu tidak ada. Dekat dalam drama hanya 4 orang adik-beradik ya. Dekat dalam buku 5 orang adik-beradik. Dia dah buang kerana Angah membawa cerita lain pula. Dari segi kampungnya, isu dengan orang kampung, isu pergaduhan dengan pemilik lembu dan sebagainya. Lembu mati 30 ekor dalam sungai, semua tak boleh buat. Kalau buat memang kos sangat tinggi ya. Jadi saya terima dan saya bila dia olah balik jadi cantik tu, saya memang setujulah, tak apalah, saya terima. Benda tu memang elok. Dan ada cantiknya di situ di drama tu dan ada cantik yang lainnya di dalam novel tu. Begitulah. Baik, okey. Kita pergi kepada Dr. Syahrimi tentang masih di bawah penulisan skrip kerana Dr. Syahrimi orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Bagaimana seorang penulis skrip? Biasanya ya di Malaysia penulis skrip biasanya tidak dikenali.
Kalau katakan nama itu adalah nama-nama orang lama dalam industri, ya, baru nama-nama tersebut kita tengok berulang kali. Jadi kita tanya daripada perspektif penulis skrip sendiri. Mungkin Dr. Syarimi boleh mewakili juga penulis skrip kepada drama ini, ya. Bagaimana seorang penulis skrip menerima kritikan ketidakpuasan hati para pembaca tegar. Ini satu, para pembaca tegar novel Korban Kasih, atau pengarang yang sebenarnya betul-betul inginkan penulis skrip setia kepada karyanya. Dan bagaimana penulis skrip perlu untuk memahamkan atau perlu untuk menerima kritikan tersebut? Okey, sebagai penulis skrip, sebenarnya penulis skrip ni sebenarnya sebagai orang tengah. Saya bayangkan sebagai orang tengah sebab kita akan bekerjasama dengan penulis novel dan juga penerbit. Jadi bila kita dapat sesuatu naskah, contohnya macam Korban Kasih ni, yang pertama selalunya kita akan fikirkan tentang kita kena pastikan jalan cerita tu sama dengan penulis novel. Jadi itu hubungan penulis skrip dengan penulis novel. Jadi kalau boleh kita nak penulis novel pun puas hati dan kita pun puas hati dengan karya kita. Dan bila berhubung pula dengan penerbit, kita kena fikirkan bermacam-macam perkara. Pertamanya tentang kos, lepas tu tentang cerita kita sama ada, sebab penerbit pula akan deal dengan stesen TV. Sekiranya projek ini tidak diterima ataupun tidak mendapat sambutan, mereka sukar untuk mendapat projek yang seterusnya. Jadi yang itu kita ni sebagai macam nadi utamalah penulis skrip ni. Jadi sebab tu kadang-kadang macam contoh saya, kalau saya dapat satu naskah ni, penulis novel, saya fikir macam mana yang perkara pertama saya nak kena tackle penulis novel tu dulu. Macam mana nak ambil hati dia agar cerita yang ditulis ni dia berpuas hati. Sebab memang saya akui memang tak semua penulis novel akan puas hati dengan karya yang diadaptasi ke TV. Memang susahlah, memang tak puas hatilah, kecuali saya lah sebab saya dapat tulis novel saya sendiri kan. Jadi saya puas hatilah yang itu. Tapi yang menulis skrip untuk novel sendiri, buat tak perubahan? Buat tak pemotongan di mana-mana adegan? Buat juga berdasarkan kesesuaian. Sebab kita kena tengok kemampuan producer macam mana, kemampuan latar mereka macam mana. Tapi sebagai penulis tu kita akan cut sedikit lah. Taklah sebanyak yang macam Korban Kasih yang Puan bagi tahu kan. Kalau kita memang kita teliti betul lah, saya nak rumah macam mana, macam yang saya sebut tadi lah, nak bas macam mana. Sebab kita dah menulis skrip kan, jadi kita tahu nak macam mana. Jadi bila digambarkan kita dapatlah, kita puas lah apa yang ditunjukkan tu. Jadi macam cabaran-cabaran lain sebagai penulis skrip, contohnya kita tak ada masa nak berbincang lebih lanjut dengan penulis novel, nak bincang sampai 2-3 bulan, 4 bulan. Sebab nak buat skrip ni paling lama pun 3 bulan. 3 bulan. Dan kalau di TV3, di Astro, paling lama pun sebulan setengah. Sebab banyak benda. Kalau skrip tak siap, banyak benda yang tak boleh buat. Macam contoh kita nak booking tempat, kita nak buat bajet. Lepas tu macam contoh penerbit pula nak booking pelakon. Sebab pelakon awal-awal mereka nak draft skrip. Mereka tak nak macam okey, saya setuju nak cerita ni, tapi tak tahu cerita apa yang nak dibawa, tak tahu watak dia tu sebagai apa. Jadi memang draft skrip adalah paling penting. Dan kalau skrip tak siap, memang semua production tak bergerak. Memang semua cerita tu takkan bergerak-gerak lagi. Dan bila sampai tarikhnya, pihak penerbit tanya, pihak TV tanya, apakah proses, apakah progres cerita ni sekarang? Kalau belum siap, memang kita akan di blacklist lah. Selepas tu memang tak akan dapat projek lagi lah daripada pihak stesen TV. Lepas tu cabaran-cabaran lain, kalau macam saya tu memang saya di tempat saya lah, saya akan sentiasa connection dengan penulis skrip, penulis novel lah. Boleh tak saya buat watak ni, boleh tak saya buat scene ni. Saya akan buat 20 scene awal, saya bagi penulis novel tengok. Okey, boleh tak Puan bagi tahu dalam masa seminggu, okey tak scene yang saya buat ni macam tu. Jadi saya, kalau di tempat saya lah, saya akan memang sentiasa ada hubungan dengan penulis novel tu. Saya akan pastikan dia berpuas hati dengan apa yang ditunjukkan di TV. Tapi bila sampai kepada tangan pengarah, selalunya akan berubah sedikit lah. Pengarah akan ikut dia punya idea dia pula. Lepas tu ikut cara dia. Jadi yang itu di luar kemampuan saya sebagai penulis skrip lah. Jadi kita hanya janji hubungan saya dengan penulis novel tu ada. Itulah. Sebab beliau yang menghasilkan karya betul. itu. Jadi imajinasi awal tu ada pada penulis novel. Walaupun kita dah tahu cerita dia macam mana, tapi kita nak juga idea daripada dia. Mungkin ada penambahbaikan. Contohnya yang macam Puan katakan tadi, yang tentang penambahan plot-plot baru kan. Adakah diminta pandangan Puan? Ada sikit lah. Jadi selalunya begitulah, akan diminta juga. Selalunya kalau macam saya pun, kalau
saya pun pemilihan pelakon pun bergantung pada penulis novel juga. Tapi tak tahulah dalam cerita Korban Kasih ni mungkin saya rasa memang kekangan masa lah. Sebab novel ni direct nego. Dia direct nego sebab dia secara terus kepada RTM. Jadi yang itu yang menyebabkan kekangan masa, dan pemilihan pelakon pun bergantung kepada kekosongan dan bergantung kepada time pelakon itulah. Lepas tu pelakon pula ramai. Memang sangat ramai dan semuanya saya rasa grade A. Lepas tu memang masalah pada producer lah. Kalau nak kira untung tu tak seberapa lah puan. Itulah saya cakap. Okey, baik. Dengan tema yang saya sebutkan tadi, bahawa ini adalah tema kekeluargaan, kasih sayang pertalian 5 adik-beradik yang ada dalam novel ini. Setuju atau tidak dikatakan novel ini sebenarnya mengangkat tema kekampungan berbanding gaya hidup bandar masa kini. Kerana apa? Sebab pada satu tahap ya, drama TV di Malaysia bermula pada tahun 2010 mula mengadaptasi novel popular. Dan novel ini sebenarnya, dua novel ini adalah agak jauh berbeza dengan trend drama adaptasi yang sedia ada. Kita tahu satu, bahawa ini adalah drama yang diterbitkan oleh RTM. Jadi RTM ada gaya sendiri atau ada peraturan sendiri. Yang ini ada caranya sendiri, macam mana nak tarik rating dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pada kedua-dua ahli panel kita, pengarang setuju atau tidak kata novel puan ini adalah membawa tema kekampungan? Ya, saya setuju. Kekampungan, dan memang itu yang saya hajat lama dah lama tak tengok cerita yang macam ni. Saya teringin nak tengok balik je. Dulu-dulu banyak cerita macam ni, sekarang dah tak ada kan. Saya setuju dan saya memang happy dengan apa hasilnya tu ya. Oh, bukan menerima sebagai negatif, bukan. Tetapi menerima secara positif. Baik. Kalau Dr. Remy sendiri? Saya setuju, tapi saya bayangkan alangkah cantiknya kalau tunjuk zaman kanak-kanak. Memang cantik betul kalau novel ni saya bayangkan kanak-kanak, remaja, tapi itulah kekangan pelakon kan. Sebab kekampungan tu sebab saya nampak tentang macam mana jaga lembu. Lepas tu dengan lintah dia tu memang adalah kita zaman-zaman dulu kan. Lepas tu dengan nak berebut basikal, lepas tu itulah kalau plot-plot di sekolah, di kampung. Lepas tu plot kanak-kanak bermain nakal-nakal semua di kampung dengan tak pakai kasut ke semua. Lepas tu kalau boleh tunjuk permainan lama-lama semua kan. Jadi mungkin lagi menariklah cerita ni. Lagi berkesan kan. Sebab tiba-tiba drama yang begini ditayangkan. Dia memang menongkah arus balik ke belakang macam tu. Sebab ada, bersetuju atau tidak, adakah kerana kandungan novel ini sendiri yang membuatkan drama itu viral, atau pemilihan pelakonnya, atau masyarakat Malaysia atau penonton di Malaysia ni dah muak dengan tema yang ada sekarang? Saya nak tanya kedua-duanya. Silakan Dr. Okey, masa Korban Kasih episod pertama ditayangkan, drama saya on air di TV3. Saya rasa alamak, sebab episod drama saya tu episod terakhir, Ironi Kasih. Jadi kata adakah episod terakhir ni sebab melalui TV3 dia mementingkan trending. Jadi saya rasa adakah drama episod akhir saya akan trending sebab nak lawan dengan Korban Kasih. Sebab saya sendiri pun nak tengok Korban Kasih sebab saya pernah baca novel dia kan. Jadi tak apalah, alhamdulillah trending lah episod akhir tu. Cuma itulah bila ditayangkan di awal-awal tu, bulan puasa kan kalau tak silap. Bulan puasa. Sebab di mana kita nak cari audience dengan nak kalut nak buka puasa lagi. Lepas tu dengan waktu maghrib kan. Lepas tu jadi memang satu cabaran lah. Jadi tapi alhamdulillah sebab sebelum ditayangkan pun dah ramai orang bertanya tentang Korban Kasih ni kan. Jadi bila ditayangkan tu macam puan sendiri ada tak terima macam kritikan daripada pembaca asal, pembaca tega novel lah, ada membanding-bandingkan tentang drama ni kenapa macam ni, novel macam ni, ada tak? Ya, yang tu ada. Memang dia orang yang mana yang memang peminat betul, dia orang memang hajat supaya follow semualah. Tapi saya dah explain apa yang terjadi semua, dia orang boleh lah terima. Cuma yang tadi tu kan, apa yang doktor tanya kepada saya tadi, saya terlupa. Apa yang doktor tanya tadi? Adakah dia terkenal, viral? Sebab, ya. Saya fikir dia terkenal kerana isi kandungan jalan cerita tu yang menyedik, yang membawa hati orang. Dia terkena kepada jiwa.
Sebab tu yang dia orang boleh follow. Dan saya dengar cerita ada ramai lelaki yang tonton. Dan saya pun baca dekat dalam, kan kadang-kadang dia orang komen dalam YouTube sebelum sebenarnya tak dibenarkan dimasuk dalam YouTube. Tapi sebelum ditarik keluar tu, banyak komen di bawah. Dia kata datuk dia tengok, ayah dia tengok. Maksudnya benda ni masuk ke dalam hati lah. Sebab sukar bagi lelaki nak tengok cerita-cerita drama. Kalau boleh dia tunggu dan tengok sampai habis, saya rasa masuk ke dalam hati lah. Maksudnya cerita tu sedih, sedih atau membawa kenangan lama mereka. Sebenarnya satu lagi, saya juga dapat komen kata cerita ni ada sama dengan jalan cerita masing-masing, hidup masing-masing. Itulah. Sebab tu yang kita kata di kekampungan tu, dia bukan kekampungan macam negatif tau, dia kekampungan positif. Jadi macam terlampau dekat dengan orang Melayu. Jadi apa yang kita lalui zaman susah dulu dengan berebut-rebut makanan dengan adik-beradik, lepas tu kita dan hubungan kita dengan mak macam mana, lepas tu hubungan dengan ayah. Yang saya teringat tu yang Jamil ke Jalil kena rotan Jalil. Jalil dia kena rotan dengan mak dia. Jadi benda-benda tu memang kita lalui. Kita rasa macam sebab tu yang macam cerita ni memang sangat dekat lah. Jadi saya tak kisahlah masa walaupun dia not airkan dengan cerita saya untuk bersaing kan. Dia kata tak apa, saya tengok Korban Kasih yang cerita saya dah tahu dah cerita macam mana. Sebab cerita yang saya buat tu lebih kepada komersial. Jadi yang ini memang dekat dengan kita sebagai orang Melayu. Jadi itulah. Okey, tapi sekarang saya nak tanya tentang kandungan di dalam novel ini. Saya macam pelik bila saya baca, saya tahu bahawa akan berlaku, memang ada berlaku. Kita tak boleh kata tidak berlaku Memang ada berlaku dalam sebuah keluarga, ibu dan ayahnya tu pilih kasih. So dalam konteks ni, Norizah ini pilih kasih, dan daripada 5 anak yang ada dalam novel ini, Jalil yang dipilih sebagai tak suka. Kalau diterangkan dalam novel ini, dia kata Norizah tidak suka kepada Jalil kerana perhatian sang ayah iaitu Fauzi telah beralih banyak kepada Jalil. Kalau saya tengok ayahnya ni sama rata je. Tapi disebabkan Norizah punya layanan keras kepada Jalil, maka ayah ni lebih ke Jalil. Jadi saya macam pelik, kenapa dalam 5 hanya Jalil yang dipilih? Begitu. Ada satu yang saya baca daripada novel Korban Kasih 1, katanya Nek Limah pernah menyaksikan waktu itu Siti Fatimah masih berada dalam buaian. Nek Limah menyaksikan ibu ni tadi, Norizah ini tadi sedang menampar dengan kuat, memang memukul dengan luar biasa. Secara peribadi, emosi saya terkeluar lah kat situ bila saya baca tu. Sedihnya, kenapa ibu ni begini sekali kan? Okey, so kenapa Puan boleh terfikir untuk buat cerita macam ni? Walaupun tadi Puan kata memang saja nak tulis, tapi saya nak tahu juga kenapa imajinasi begitu boleh muncul. Dia macam rasa cerita-cerita betul tau. Dia macam ada kaitan dengan Puan dan juga. Kita mengharapkan bahawa Puan ini mengaku adalah daripada pengalaman kawan ke atau Puan pernah tengok ke? Ya. Tak ada sebenarnya. Saya terpaksa bagi tahu. Sedih saya nak bagi tahu kata sebenarnya bukan cerita betul. Ramai yang harap dia cerita betul. Sebenarnya bukan cerita betul. Saya memang reka. Saya buat satu perwatakan. Saya reka satu perwatakan manusia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku saya, perasan tak saya sangat menekan tentang watak. Saya akan cerita watak ni macam ni sampai ke hujung. Watak dia sekuen, maksudnya dia tak berubah-ubah saat dekat dalam bab lain dia jadi perangai. Tak, saya jaga sangat watak setiap orang. Saya akan buat watak dia ni macam ni, watak dia ni macam ni, watak ayah akan jadi macam ni. Dan mak dia punya watak, dia ada satu sifat yang pelik pada mak dia ni. Maksudnya mak dia ni bukanlah kata seorang yang seperti orang ramai. Dia lain daripada orang yang ramai. Dan perkara tu berlaku dan ramai yang mengaku ada berlaku pada diri masing-masing macam tu. Cuma explanation untuk kita menyatakan kenapa berlakunya kebencian adalah sangat sukar. Sedang kita sendiri pun kalau kita kadang-kadang tak berapa berkenan dengan seseorang, kita nak nyatakan kenapa kita tak berkenan tu sangat susah atas sebab apa. Jadi dia datang dalam bentuk tak berkenan lah, tak berkenan. Jadi dia sayang anak dia, cuma sikap dia pada peringkat awal tu cuma alamak anak yang ni kenapa macam ni lain sikit. Tapi bila kerana anak tu dia timbul
kecil-kecil punya perselisihan sampailah besar-besar. Dia lama-lama dia mula jadi nak marah, dia tak suka. Sebab dia ni kalau perhatikan sikap Norizah ni, dia nak atur orang. Sampailah cerita yang nombor 2 pun, dia masih nak atur orang lagi. Nak atur anak-anak dia mesti macam ni. Jadi bila anak yang tak berapa dia tengok tak berapa nak bagus dalam pelajaran, kalau boleh dia nak anak tu hebat-hebat belaka. Tiba-tiba sifat dia yang pandai kebolehan dia tu, bakat dia. tak turun dekat anak yang disayang sangat tu, turun dekat anak yang punca pergaduhan, dia lagi panas. Dia macam ni, dia orang kata dia ada sifat ingat conquer. Sifat yang memang dia disayangi sepenuhnya semasa dia dilahirkan oleh orang kaya. Dia family kaya. Dia dapat semua dia nak. Dia rasa dia boleh atur semua benda. Tapi bila dia dah kahwin, keadaan dah jadi sangat tak betul dan tak seperti dia nak. Jadi kemarahan tu dia nak lari ke mana? Jadi dia macam escapism. Dia rasa tension, ke mana dia nak lari? Tension dia tu dia lepaskan kepada yang dia tak suka lah. Tu yang jadi terlampau tu orang kata agresif sifat dia kepada anak tu lah. Ya. Ada satu benda sebenarnya saya nak tunjuk. Kalau siapa perasan, dia akan perasan. Saya memang nak tunjuk benda tu. Saya nak tunjukkan bahawa kebolehan yang berbeza patut diangkat. Kalau siapa yang perasan daripada cerita yang pertama, saya umur 18, sebab saya seorang pelukis kan. Saya dapatikan zaman saya, siapa pandai melukis tak dipandang lah. Zaman saya kecil-kecil dulu, tak dipandang lah, tak ada satu bidang yang betul-betul. Semua orang nak jadi doktor ya. Heran zaman tu semua orang nak jadi doktor. Semua orang nak jadi engineer. Yang pelukis ni adakah kehidupan? Tak ada Jadi bila saya duk melukis, selalu melukiskan, saya jadi macam ada sedikit rasa sedih. Saya nak timbulkan satu watak di mana orang tu boleh melukis dan akhirnya lukis kebolehan dia tu membawa dia satu benda yang orang lain tak sangka bahawa dia boleh mencapai sesuatu daripada suka minat melukis yang tak dipandang tu. Yalah, itulah. Baik. Okey, terima kasih. Saya nak bertanya tentang novel pula. Tadi kita tinggalkan sekejap drama adaptasi sebab kita punya panel Dr. Syarimi juga adalah seorang penulis novel. Okey, dengan apa yang kita dapat input daripada Puan Fatimah tadi, bahawa beliau memang nak menulis. Okey, ini kisah yang dipilih dan ini yang dirangkakan. Ketika kita mula untuk menulis karya atau novel lah misalnya ya, kita mesti merangka watak ni akan jadi apa, watak ni akan jadi apa. So saya nampak dalam ini secara peribadi, ini apa yang saya nampak ya. Daripada novel saya nampak kekuatan adalah pada setiap watak. Saya sebenarnya mengharapkan Jamil itu akan bertindak agresif daripada korban kasih yang pertama. Sebab dia selalu dilebih-lebihkan. Jadi saya mengharapkan dia adalah duri dalam daging tu, tetapi tidak berlaku begitu di dalam novel. Jadi memang saya nampak sebenarnya pengarang ini sudah merencanakan watak-watak tersebut dengan baik sehingga tidak ada pun perselisihan pada yang pertama ya. So pandangan Dr. Syarimi sendiri kepada gaya cerita ini, bagaimana penghasilan asal? Kalau kita tanya pengarang kata dia memang nak tulis saja. Tapi kita nampak aspek yang lain. Okey, macam mana tu? Okey, pada pandangan saya bila saya baca novel Korban Kasih ni, dia memang betul lah yang kata saya, watak tu macam bila kita baca watak Imah, kita macam terbawa-bawa watak dia macam mana. Lepas tu kita dapat rasa, walaupun saya lelaki membaca tentang watak Imah, kita dapat rasa kita ni macam seorang perempuan baca watak Imah kan. Polos. Polos. Lepas tu watak sebab tu kalau macam novel dibandingkan dengan novel lain mementingkan penceritaan. Kalau saya sendiri pun, novel saya pun memang penceritaan, cerita. Saya tak pentingkan watak. Cuma satu novel je saya pentingkan watak, itu Namaku Bedah lah. Di mana seorang wanita malu dengan nama dia Bedah. Sebab nama macam kekampungan kan. Jadi sebab tu yang asal jadi cerita tu. Jadi macam yang novel Korban Kasih ni, jadi cerita dia hanya cerita tentang watak daripada awal sampai habis. Jadi macam kalau cerita kita nak tahu cinta dia setakat mana, cinta dia putus ke, bercerai ke, macam tu. Tapi macam watak ni kita nak tahu apa jadi lepas ni. Watak ni bila dewasa dia nak jadi apa, lepas tu bila dia susah dia jadi macam mana. Jadi kita watak Imah, lepas tu kita tahu pula watak Jalil. Maknanya kita macam bila baca tu kita tak skip. Kita tak skip macam nak ke buku surat ni, kita nak tahu. Kalau macam skip tu just kita nak tahu cerita lah. Macam novel-novel popular sekarang lah, kita boleh
Kalau kita baca muka surat 1 macam bosan lah, kita bacalah muka surat 50 terus kan. Jadi kita boleh tahu, boleh agak cerita Kita boleh 50 agak, tu ya. macam mana. Tapi kalau korban kasih ni, kalau baca muka surat 1 lompat ke 30, memang tak dapat lah. Macam saya lah, saya cuba kata, saya dijemput sebagai panel untuk korban kasih. Tak apalah nak baca lompat-lompat lah kan, sebab nak agak-agak cerita kan. Tak boleh. Sebab dia kena baca berdawal juga, daripada 1 sampai muka surat 1 tu sampai habis. Baru kita faham, cerita dia macam ni, kenapa dia pilih watak kampung, dan kenapa watak Imah ni nakal macam ni, dan kenapa mak dia. Dan agak unik lah sebab seorang mak membenci anak kan, macam memilih kasih tentang anak. Jadi itu kita nak tahu. Jadi macam memang kekuatan utama novel Puan ni, kalau Puan sendiri tahu ke kekuatan dia watak ataupun memang kadang-kadang kita sebagai penulis novel tak tahu apa kekuatan novel kita ni. Bila orang lain baca dan orang lain komen baru kita tahu. Jadi memang yang utama adalah watak, dan itu juga masalah untuk diadaptasi ke TV. Kalau pelakon tak sesuai dengan watak tu memang takkan jadi. Dan memang hancurlah cerita tu. Walaupun sebaik mana pun novel yang kita tulis dan mendapat sambutan banyak. Dan sebaik watak Imah tu Zahra Zia. Kalau lah bagi dekat watak macam lain-lain lah, pelakon popular lain, saya rasa susah lah. Memang tak jadilah. Dia akan merencatkan watak lain. Dia memang akan menjadikan, sebab kekuatannya pada Siti Fatimah. Siti Fatimah tu, watak tu. Sebab tu dia kena bawa watak gila-gila semua kan. Jadi memang masalah lah nak cari watak kanak-kanak yang gila-gila, yang boleh berlakon dengan baik. Jadi itulah masalah dia tentang novel ni. Memang watak lah yang paling utama. Jadi tidak keterlaluan kalau kata, ini pandangan saya, bahawa drama itu menjadi mendapat sambutan kerana satu adalah isu yang diangkat. Isu yang diangkat sebenarnya dekat dengan masyarakat, dekat dengan diri kita. Sebab pada waktu itu juga, memang pada era-era tahun 90-an tu, memang ibu bapa yang menentukan kau kena jadi apa. So dalam konteks ni, dia melemparkan kita kepada nostalgia lama. Satu. Kemudian tadi saya ada sebutkan juga bahawa adakah drama ini diterima dengan baik kerana pelakonnya. Dan itu juga kita akui sebenarnya mereka ini, ke semua pelakon yang ada di dalam drama Korban Kasih ini sebenarnya mampu menjiwai watak dan mampu untuk menyampaikan sehingga penonton akan tunggu lagi esok pada tarikh yang sama, pada jam yang sama. Dan yang seterusnya adalah, yang paling utama adalah cerita tersebut, kandungan itu tersebut, dengan muaknya halayak penonton, dengan cerita yang komersial dan sebagainya. So ini antara yang kita nampak kedua-dua daripada novel dan daripada drama adaptasi itu sendiri. Baik, kalau katakan kita tanya lagi sikit tentang novel lagi. Penceritaan novel ini menunjukkan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Adakah nilai kekeluargaan di dalam novel ini masih relevan dengan situasi masa kini? Walaupun tadi kita sudah pun bercakap tentang isu tersebut, saya nak tahu pandangan seorang pengarah, InsyaAllah penulis skrip sendiri. Adakah tema yang begini masih relevan atau tidak? Kalau daripada Korban Kasih 1 dan Korban Kasih 2 dan telah diadaptasi sebelum mendapat sambutan, memang relevan. Dan saya bimbangkan untuk Korban Kasih ketiga. Dan bagaimanakah kita nak bina satu cerita yang masih nak kekalkan kekeluargaan, tapi dalam masa yang sama kita mementingkan komersial dan juga mementingkan sambutan. Sebab kita dah bayangkan cerita ni buat macam mana pun akan dapat sambutan, dan memang dia akan jadi kepada komersial, dan cerita tu kekeluargaan akan makin kurang sikit lah saya rasa. Sebab dia tak akan sama dengan apa yang dibuat sebelum mendapat sambutan. Cuma sebab tu yang macam Puan ceritakan tadi, Puan Farhana minta idea Puan, asal Puan juga. Kalau bagi pihak dia, saya rasa dia boleh bina. Dia boleh bina cerita baru, tapi maybe mungkin akan kepada komersial. Memang akan komersial dan akan larilah daripada Korban Kasih yang Puan karang daripada tahun 95 sampai sekarang. Jadi untuk Korban Kasih 3 saya rasa elok Puan menulis idea. Kalau tidak memang dia akan larilah. Memang dia akan lari daripada konsep asal tu. Lepas tu kalau yang ketiga ni rasanya kalau nak tonjolkan kekeluargaan lagi, kena lebih konfliknya tu macam mana? Dia konflik kekeluargaan tu sebab dia akan masuk kepada era sekarang. Dia memang akan masuk kepada era harta, lepas tu era gaya kehidupan baru, lepas tu gaya dengan internet semua dah tak ada dah, cara-cara kampung semua, cara hubungan abang dengan adik saya rasa akan berbeza lah. Memang dialog-dialog pun akan berbeza, dan mungkin kemungkinan akan lari menyimpang jauh lah. Saya rasa akan menyimpang jauh sebab dia akan masuk pelbagai-pelbagai idea kan, idea daripada stesen TV, idea daripada penulis skrip, dan itulah. Baik,
Kalau dari Puan sendiri? Inilah yang menjadi apa? Ini yang saya dalam dilema sungguh-sungguh ni ya. Sebab Saya dia diminta rasa oleh penerbit kan untuk buat. ya, saya rasa kalau saya nak hasilkan generasi yang akan saya ambil ni adalah generasi anak-anak mereka. Saya tak boleh patah balik generasi dia orang ni. Jadi kena adaptasi dengan keadaan sekarang yang gadget dan sebagainya. Macam manakah saya nak meletakkan tajuk Korban Kasih masih lagi relevan dengan cerita dan juga kekeluargaan tu masih lagi relevan dengan apa yang berlaku sekarang anak-anak diorang nanti. Mungkin ada anak siapa-siapa yang tidak akan masuk langsung dalam cerita tu sebab terlampau luas dah. Masing-masing dah ada anak dan sangat ramai. Siapa yang kita nak fokus? Macam mana kita nak fokus diorang boleh buat? Oh bolehlah, saya terfikir satu idea pula sekarang. Boleh-boleh. Saya terfikir mungkin dari segi anak muda ni, anak-anak kepada mereka semua berusaha untuk buat satu gathering yang melibatkan semua ni, dan Datuk Mail tu mungkin sebagai apa orang kata dia orang punya itulah apa nama tempat untuk dia orang bersatu tu, dia bawa anak cucu Tok Mail dan sebagainya. Macam mana dia orang nak bersatu hati dalam keadaan yang sangat ramai macam tu. Bolehlah adalah isu-isu yang macam-macam pula nanti. Adakah latarnya masih di kampung? Bolehlah dikekalkan tu. Sebab kampung tu adalah tarikan utama untuk cerita Korban Kasih. Kalau letak rumah banglo saya rasa dah kurang dah. Saya ingat nak kekalkan kampung juga. Dan nak kekalkan Ibu Norizah tu juga orang yang sama, tapi dia kena berlakon tua lagi lah. Dan macam mana agaknya dia orang nak adaptasi untuk pulang dan duduk mungkin di hari raya atau duduk dalam satu suasana kampung. Cuma saya masih lagi ralat dengan keadaan rumah tu yang hebat tu ya. Rumah tu hebat Sepatutnya kalau kata mereka duduk di rumah macam tu tak ada masalah. Kalau duduk rumah buruk tu mungkin akan ada perselisihan dekat dalam kalangan anak cucu sempit dan buruk. Ni rumahnya memang cantik. Dengan meja makan semua ada. Saya tengok dengan gaya pakaian ibunya. Walaupun kata ibunya tu dah memang dari keluarga yang kaya, tetapi dia sudah pun hidup dengan Fauzi. Sepatutnya agak kurang dari segi sebab gayanya memang nampak macam isteri Datuk Penghulu. Baik, okey. Ini kita sudah pun sampai tanpa kita sedari, kita sudah pun mengupas novel itu sendiri. Kita sudah pun bertanya lanjut tentang konflik yang ada di dalam novel itu sendiri dengan pengarangnya. Kita juga sudah pun bertanya pandangan daripada Dr. Syahrimi tentang bagaimana drama adaptasi itu dihasilkan. Kalaupun ada suara-suara peminat tegar atau peminat pengarangnya sendiri, kenapa ada perubahan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita pengkaji di drama atau filem adaptasi sebenarnya harapkan. Kalau kita lihat daripada input yang kita dapat daripada Puan Fatimah, nampaknya Puan Fatimah sebagai pengarang sebenarnya begitu memahami dan faham kenapa perubahan ini perlu dilakukan, kenapa penambahan adegan ini perlu dilakukan, dan penerimaannya sangat baik. Jadi apabila pengarang itu sendiri menerima perubahan itu dengan sangat baik, maka penonton itu juga akan terima dengan baik. Dia akan berlaku perbalahan apabila pengarang itu tidak faham akan adaptasi tadi. Baik, untuk kata-kata terakhir oleh dua pengarang kita, dua ahli panel kita, maafkan saya, tentang karya yang kita bicarakan pada hari ini. Kita minta Puan Fatimah bercakap tentang novelnya dan Dr. Syahrimi bercakap tentang drama adaptasi itu sendiri. Silakan. Baik, saya tak ada nak cakap yang panjang lah. Cuma saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca pembaca dan juga penonton, terutamanya yang membaca. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok sekarang muka surat depannya dah cantik dan sebagainya. Tetapi saya nak katakan, satu buku tidak akan ada makna jika tidak dibuka. Segala apa yang terkandung dalamnya, isi yang panjang, penceritaan, tidak akan memberi apa-apa makna jika tidak dibuka dan dibaca. Dia tiada makna. Jadi saya sangat mengharap sokongan daripada pembaca yang terutamanya
mewariskan buku-buku ini kepada anak-anak supaya dia orang boleh baca dan hayati buku ni. Sebab saya sangat mengharap kepada sebaran yang jauh. Saya tak kisah bab-bab apa, royalty ke apa tu tak penting bagi saya. Sejak kecil saya hanya harap apa ada di hati saya orang lain tahu dalam bentuk cerita yang saya sampaikan lah. Ya, jadi saya mohon ya kepada pembaca supaya sebar-sebarkan ilmu yang ada ilmu juga dalam ni sikit sebanyak ada ilmu, sampaikan kepada pembaca yang lain lah ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan Dr. Syarimi. Okey, sekurang-kurangnya dengan terhasilnya Korban Kasih ke adaptasi ke TV ni, sekurang-kurangnya membuka mata kepada pihak stesen TV lah khasnya agar tidak terikat dengan satu konsep macam cerita kisah cinta, korporat semua je lah. Ya. Sebab saya pun terlibat dalam menghasilan cerita-cerita tu. Sebenarnya kadang-kadang saya menghasilkan juga cerita-cerita kampung ni tapi tak pernah lulus lah. Tak pernah lulus di stesen TV. Tapi bila buat cerita orang kaya yang itu selalunya lulus. Jadi sekurang-kurangnya dengan ada Korban Kasih ni mewakili kami semua sebagai penulis skrip, membuka mata bahawa cerita kekampungan ni juga boleh diangkat ke stesen TV dan juga boleh mendapat tempat di kalangan penonton dan mendapat rating yang tinggi berbanding cerita yang popular zaman sekarang lah. Okey, itu sajalah. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fatimah Saidin dan Dr. Muhammad Syarimi Iqmal kerana sudi berkongsi untuk bicara karya Korban Kasih 1 dan Korban Kasih 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.